Sempena janjutan daripada COVID-19 ini, kita berhadapan dengan cabaran ekonomi yang sangat banyak, dan oleh itu ada banyak inisiatif-inisiatif yang diperkenalkan, dan sebahagian daripadanya dilaksanakan oleh kementerian yang berbagai, dan salah satu agensi yang mereka peranan sangat penting ialah Perbadanan Digital Ekonomi Malaysia MDEC. Dan apabila saya berbincang dengan kita punya tamu malam ini, antara cabaran yang kita hadapi ialah daripada 32 juta populasi rakyat Malaysia dan sebahagian daripadanya 18 juta belia, sangat sikit penyertaan dalam inisiatif-inisiatif yang dilaksanakan ini. Dan saya nak tekankan kepada penonton kita bahawa kita pernah selesa kerana kes COVID rendah, pada angka hampir ada hari-harinya kosong, tapi hari ini kita lihat bahawa bagaimana peningkatan kes yang sangat mendadak. Jadi saya kira malam ini tajuk yang dipilih oleh penerbit sangat tepat kerana kita nak memastikan bahawa selepas ini sekiranya apa berlaku, kita bersedia. Dan kita bersedia untuk menjadi sebahagian daripada partisipant, penyerta aktif dalam digital ekonomi, dan itu peluang untuk semua. Dan bersama dengan kami di Darah Muda ialah Puan Hanina Abdul Rahim, Pengurus Tenaga Kerja Digital dan Data Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia MDEC. Terima kasih kerana bersama kami, dan saya nak mulakan soalan pada malam ini untuk memahami apakah yang dimaksudkan dengan Digital and Data Workforce itu. Siapakah mereka? Sebab kita nak pastikan di hujung nanti belia-belia ni dia ada clear idea, I am part of that workforce. Okay. Terima kasih Irfan. Terima kasih. Okay. So digital dan data workforce ini terdiri daripada satu, golongan yang sedang bekerja dan beraspirasi untuk menjadi pekerja yang highly skilled. Kedua, kita ada golongan fresh graduates, graduan-graduan baru yang misal kata mereka mempelajari program-program degree atau diploma yang masih tercari-cari apa pekerjaan yang patut dia orang kerjaya yang patut dia orang secure. Jadi kita juga nak mahu encourage kita punya graduan to be in what we call digital and data workforce yang contribute to high income. High income, saya kira itu poin yang sangat penting. Itu yang kita nak highlight malam ini. Betul. Tapi tinggal lagi, belia kita, bila sebut tentang digital ekonomi, tak ada lain dah. Panda, Grab, that's it. Dia tak ada terbayang web design, programming. So, why is that? Berkemungkinan ini cara cepat untuk para belia mendapat pendapatan. Okey, itu sudah pasti itu kita aktiviti yang kita boleh buat untuk menambahkan pendapatan. Tetapi ada inisiatif-inisiatif yang dilancarkan oleh MDEC di mana para belia boleh mengambil kesempatan yang mana kalau mereka ada masa lapang, maknanya mereka boleh mempelajari digital skill ni and build up supaya diorang boleh secure kerjaya digital yang boleh memberikan pulangan yang lebih tinggi. Kita akan bincangkan sikit sebanyak inisiatif yang MDEC buat, tapi dia punya tempat utama untuk tengok inisiatif-inisiatif yang dibuat oleh MDEC lah website official MDEC. Betul. Di situ ada yang Coursera lah, Rezeki, Glow dan berbagai lagi inisiatif lain kan. Ya. Dan sebelum kita pergi lebih lanjut tentang apa yang MDEC buat dan bagaimana untuk kita memastikan bahawa tenaga kerja di kalangan belia ni boleh dimanfaatkan dalam digital ekonomi, bersama dengan kita di Skype ketika ini merupakan saudara Umar Abdul Aziz, pengasas Smart Home Airbnb. Jadi Umar, sebentar tadi baru kita sebut secara ringkas tentang tenaga kerja dalam dunia digital, dan Umar juga sebahagian daripadanya mungkin boleh kongsikan bagaimana Umar mendapat manfaat daripada digital ekonomi itu sebahagian dari berbanding dengan konvensional, pekerjaan secara konvensional. Silakan Umar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Irfan. So apa yang saya lakukan sekarang ni adalah saya menggunakan platform digital untuk menjual homestay ataupun lebih dikenali sebagai Airbnb. Di mana saya tidak perlu lagi approach directly kepada consumer. Consumer hanya melakukan booking, self check-in, semua menggunakan digital platform. Ya Umar, bagaimana apa yang Umar buat itu boleh bantu ekonomi negara? Sebab kita malam ini itu fokus kita kan, bagaimana untuk memastikan negara kita ekonominya terus
berkembang walaupun cabaran-cabaran yang tak terduga dari sudut politiknya, dari sudut COVID-nya. Dan bagaimana Umar boleh bantu sedikit sebanyak ekonomi negara kita dengan apa yang Umar sedang buat sekarang? Okey, kalau saya tak suka tengok daripada skop yang besar itu negara. Saya lebih suka tengok kepada skop yang lebih kecil, iaitu negara city yang saya tinggal, iaitu Shah Alam. So the past 1 year saya telah berjaya membawa lebih kurang 4,000 pelancong ataupun guest datang dan stay di ICT. Dan di ICT itu apa yang kami buat adalah kami promote bisnes-bisnes kecil yang berada di Shah Alam. Yang kebanyakan pada bisnes ini terdiri daripada kawan-kawan saya sendiri yang buka kedai kafe, buka kedai makan, dan jika pergi di unit kami ada juga bantal yang di-provide oleh local companies yang bertapak di Shah Alam. So dengan cara yang saya membantu bagaimana Umar melihat apa yang Umar buat sekarang? Sebab saya difahamkan Umar ada day job sebelum ini, sebelum sekarang ni berpindah ke sepenuh masa buat smart home Airbnb ini. Adakah Umar rasa ada missing something ataupun rasa macam sesuatu yang rugi sebab dulu ada profession yang kerjayanya jelas tapi sekarang dah masuk ke dalam bidang keusahawanan digital? Apa yang saya rasa ialah sebelum ni before ni kerja 9 to 5, kita rasa yang hari kita sangat sibuk, tapi bila 9 to 5 tu dah tak ada, dia terasa sangat-sangat kosong. Sebab kita tak tahu nak buat apa. Kita tiada lagi orang atasan ataupun bos yang suruh kita buat kerja apa. So untuk lebih disiplin itu agak susah. Tapi benda yang saya paling rindu adalah untuk having lunch with colleague. Bila you kerja sendiri, you tak adalah kawan-kawan untuk makan lunch sekali. I see. Right. Umar, kalau boleh saya kembali kepada Puan Hanidah, saya bangkitkan soalan tadi tentang adakah mereka merasakan sesuatu yang hilang bila mereka masuk dalam digital ekonomi. Umar bangkitkan sesuatu yang bersifat sosial. Tapi dari sudut kerjaya dan juga ekonomi itu, untuk memastikan bahawa itu pandangan belia kita kan, sebab mereka rasa masuk dalam digital ekonomi ini, satunya ialah dia isolated, dia akan jadi persendirian, dan yang keduanya dia tambah kerja. Kami dulu mengaji perfilman, tiba-tiba nak kena mengaji digital lah. Pakaiannya kan. Macam mana Puan Hanidah kita berhadapan dengan pandangan itu? Okey, satu yang saya sarankan kepada para belia kita ialah kita perlu ada mindset yang open. Ya, satu kita tengok contoh LinkedIn Emerging Job Report ada form untuk Malaysia, listkan apakah trend-trend yang akan trend-trend yang akan datang dari segi kerjaya di Malaysia. Antara big trendnya ialah big data, e-commerce, right? Dan LinkedIn juga listkan top 10 kerjaya, meaning top 10 kerjaya maknanya in demand. Apakah role apa yang company ni semua mencari bakat-bakat di luar sana. Jadi sebagai belia, kita kena peka apa yang dikehendaki oleh majikan-majikan. Betul? Jadi setelah kita peka, dan kita dilanda dengan keadaan kita sekarang, semua kita actually kena be able to pivot, right? Sebabnya sekiranya kita tak be able to pivot, for example saudara Umar tadi daripada kerja 9 to 5 dia pivot kepada running a business, right? Jadi kita kena bersedia to skill ourselves untuk kerjaya apa yang kita nak, sama ada dari segi menjadi usahawan ataupun bekerja 9 to 5. Saya nak bangkitkan satu pandangan yang dikemukakan oleh tetamu kami Darah Muda sebelum ini, Encik Nizam Mahsyar daripada Institut Masa Depan Malaysia, mengatakan bahawa kita tak boleh kehadapan dalam future ekonomi dan digital ekonomi ini kerana ekosistem di Malaysia itu tidak sihat, tidak bersedia untuk mengangkat belia-belia terlibat dalam ekonomi itu. So bukan sebab sangat belia tak berminat, tapi sebab ekosistem itu yang menyebabkan belia tak boleh nak pilih this future economy, dia kena still go for conventional economy. Mungkin ada komen? Saya ada komen. Actually saya spend a lot of years di luar negara. Ya, saya balik dalam 4 tahun yang lepas. Jadi bila saya pulang ke Malaysia, saya rasa kerajaan kita menampilkan banyak peluang-peluang kepada rakyat, baik belia ataupun bukan belia. Jadi it's just sama ada kita mahu to grab that opportunity atau tidak.
berkemungkinan para beli di luar sana tidak tahu nak menavigasi to grab that opportunity, ataupun tidak dapat dinafikan, mungkin kita perlu ada lebih baik effort to reach out to belia, to present to them apakah opportunity yang ada untuk mereka supaya diorang dapat grab and take Tapi ticket. Darah Muda memang selalu puji MDEC sebab antara agensi yang paling banyak kami berkomunikasi, berbincang dan berbual. Saya yakin bahawa usaha itu sedang dilakukan. Kalau boleh saya kembali pada Umar sekejap. Umar, tadi kita baru saya sebut tentang opportunity yang ada. Tinggal lagi Umar, bagaimana untuk pastikan belia kita ini sediakan payung sebelum hujan. Kita tak tahu apa yang akan berlaku dalam masa yang terdekat ini. Peningkatan COVID ini pun satu yang mengejutkan kita. So nak pesanan Umar kepada kita punya belia ialah this is the moment, this is the time. Walaupun terpaksa invest sedikit masa dan wang, you kena terlibat dalam digital economy sedikit sebanyak. Saya ada 2 advice. Yang pertama kepada siapa yang masih memiliki kerja. Dan kita tahu sekarang ni the future tak boleh nak predict apa akan jadi. So bagi mereka yang ada full time job, sekarang ni waktu yang terbaik untuk kita cari bukan part time job tapi sesuatu yang kita boleh buat sambilan. Yang mana benda tu mungkin boleh jadi penyelamat kalau kita dibuang kerja. Dan yang kedua kepada mereka yang menjadi usahawan yang memiliki bisnes, this is the right time to go digital. Sebab kita takkan tahu kalau wallahualam tiba-tiba MCO terjadi balik, banyak bisnes akan collapse kecuali mereka yang ada dalam keadaan digital. Ya, baik Umar. Di talian ketika ini kita ada Muhammad Tarmizi Roslan yang merupakan pemilik Mizi Roslan Delicious. Puan Lina, kita nak dengar juga pandangan daripada Tarmizi ini berkenaan dengan bagaimana bisnes kecil yang digital berhadapan dengan situasi ketika ini. Tarmizi, mungkin soalan pertama saya nak tanyakan ialah kita nak perkembangan kita perniagaan belia ni dia tidak hanya di media sosial, di Instagram, di Facebook, and that's it. Tapi saya nak tahu juga apa perspektif Tarmizi, adakah itu wajar dikekalkan ataupun kita dah kena mula tingkatkan kemahiran peniaga-peniaga belia kita ini kepada high income, higher class, higher market ke peringkat lebih tinggi dan lebih luas di peringkat global sebagai contoh. Silakan Tarmizi. Hai, Assalamualaikum. Terima kasih jemput saya untuk hari ini. Okey, bagi saya, pandangan saya sendiri, kita seharusnya lebih globalisasi, maknanya melangkah lebih satu langkah ke satu langkah macam tu. Macam saya sendiri dulu, saya pun dari skop yang kecil. So bila skop yang kecil, saya buat kepada skop yang lebih besar dan saya tak kekalkan dalam konsep yang kelompok itu saja. Ya. Mizi, kalau boleh saya soalan lanjutan ialah bagaimana nak memastikan bahawa bila kita ramai belia yang cuba masuk dalam industri yang Mizi buat sekarang ni, iaitu industri makanan. Lambakan makanan kat luar sana, isu ialah isu kualiti. Jadi adakah kita hanya perlu persu untuk kembangkan industri makanan itu dalam masa yang sama terpaksa menggadaikan kualiti hanya semata-mata untuk memberikan pendapatan kepada belia? Okey, itu yang saya selalu nasihatkan dan utarakanlah di media sosial kepada peniaga-peniaga baru, siapa yang nak memulakan perniagaan dengan pandemik yang masalah negara, masalah dunia yang macam ni, kita tak boleh buat benda tu acuh tak acuh. Sebab bila you masuk dalam sesuatu industri, tak kisahlah bisnes makanan ataupun apa-apa, you tak boleh bawa diri you tu tanpa knowledge. You kena ada ilmu. If you nak jadi tukang masak, nak jual makan, you kena pandai masak. You kena ada taste. Itu yang paling penting. Yang penting adalah kualiti. Bagi saya sendiri. Sebab tu di Mizi Roslan Mizi, kalau boleh saya tanyakan dari segi kemahiran digital yang MDEC sekarang kita usahakan, apakah pandangan Tarmizi di kalangan semua kawan-kawan belia kita yang buat perniagaan? Adakah mereka ada kemahiran digital yang cukup ataupun perlu lagi pelatihan? Perlu latihan daripada segi marketing dan juga penguasaan digital itu sendiri. Maksud saya macam sekarang dunia moden, maknanya di hujung jari. Kita boleh pegang handphone dan kita boleh buat ordering, kita boleh buat delivery, semua everything from the
telefon saja. So maknanya kita Ya. perlukan latihan sahaja. Mm-mm. Asas itu dah ada, cuma perlukan latihan lebih mantap, itu je. Baik, terima kasih banyak Tarmizi. Sama-sama kita di Darah Muda memberikan pandangan dan Tarmizi merupakan salah satu usahawan yang sangat berjaya. Kembali kepada soal marketing tadi itu. Kita program satu hal, tapi nak meyakinkan untuk orang masuk dalam program itu satu lagi cabaran yang berbeza. Betul. Macam mana kita nak berhadapan dengan situasi itu, Puan Nina? Kita kena menggunakan pelbagai cara dari segi print, and one of the thing that what I'm doing here is I'm trying to market program-program kita kepada belia-belia sana. Ya, kita dah ada kita dah buat social media engagement. Sekarang kita saya berjumpa dengan Irfan, kita ada press releases. Itu semua adalah contoh-contoh marketing yang kita buat. Dan yang saya nak tekankan daripada apa yang Tarmizi cakap tadi is that Mizi cakap tadi, program-program digital marketing, for example, macam mana kita nak lebih familiar dengan digital tools yang ada sekarang. Macam saya cakap tadi, itu semua is available dalam kita punya Let's Learn Digital Campaign. Jadi saya memang sarankanlah supaya para belia di luar sana actually visit mdat.my Let's Learn Digital untuk mendapatkan lebih lanjut information mengenai program ini. Kita boleh buat sedikit unjuran secara kasar bahawa digital and data workforce ni akan berkembang exponentially untuk beberapa tahun akan datang. Tapi tinggal lagi nak memastikan bahawa perkembangan industri workforce itu ialah ke arah yang high income. Bukan sekadar yang low skills punya gig ini. Macam nak pastikan bahawa perkara itu berlaku dengan keadaan belia kita yang mungkin malas nak mengaji lagi ni. Satu, it's important to stress. Ini kita punya mindset. So cara kita sediakan to prepare kita punya belia is kita daripada macam saya borak-borak dengan Irfan tadi. Basically kita try to instill satu the love of STEM education, science, technology, engineering and math education dari peringkat sekolah rendah. And then di bahagian university kita juga encourage kita punya students di university untuk mengambil program-program ini. Bagaimana kita try to encourage them, kita try and introduce them to industry expert. Session misal kata kita ada fireside chat dengan industry expert, supaya diorang tahu apa itu data scientist, apa itu responsibility of a data scientist, how is their day-to-day life like, right? Ataupun software developer. Jadi peringkat workforce pula, mereka yang telah bekerja, jadi kita mahu menyedarkan, tingkatkan kesedaran daripada para pekerja kita that they have to remain relevant dengan lonjakan digital. Company-company sekarang akan mengalami lonjakan digital. Dengan COVID ni ada lebih lagi, right? Jadi kita we want to make sure that tenaga kerja kita yang sekarang bersedia untuk stay relevant dan bersedia dengan permintaan kerjaya yang daripada company-company ni lah. In essence, it will turn into a high income punya workforce. Itu ekosistem experts di kalangan belia yang kita nak di kalangan belia-belia di Malaysia kan. Betul. Yang lebih kepada skill-skill yang lebih tinggi, lebih sophisticated. Jadi saya nak ajukan soalan terakhir kepada Umar di talian ketika ini ialah berkenaan dengan masa depan Malaysia belia kita untuk tak jauh 2021 ini. Bagaimanakah senario yang ideal yang sepatutnya kita wujudkan supaya bukan sekadar belia yang mencari tetapi belia yang grab the opportunity tahun ini, and next year kita boleh bangunkan ekonomi digital secara bersama. Mungkin perspektif dan komen daripada Umar yang akhir ini. Silakan. Apa yang saya rasakan adalah efek daripada MCO yang berlaku ni, dia meletakkan ramai bisnes atau ramai orang pada same level. Sekarang ni semua orang on the same playing level, and dalam masa yang sama dia buatkan orang terpaksa pergi kepada digital. Tak nak sebelum ni tak nak buka IG ataupun Facebook ataupun tak ada website, terpaksa buat website disebabkan oleh MCO. Dan saya rasa apa yang saya tengok benda yang kena grab pada 2021 ni adalah untuk cuba belajar digital marketing. Sebab sebelum ni kalau kita sebut digital marketing je,
apa yang orang tahu hanya Facebook dan Facebook Ads, IG Ads. Tapi digital marketing tu tak limited kepada dua benda ni je. Terlalu banyak lagi. SEO ada, Google Ads ada, dan macam-macam lagi. So saya harap bila 2021 tu bila kita sebut pasal digital marketing tak limited kepada Facebook or Instagram sahaja. Lebih daripada itu. Ya, baik, terima kasih banyak Umar Abdul Aziz, pengasas Smart Home MAB, yang kita sangat menghargai pandangan itu. Saya nampak macam Puan Lina ada nak tambah saja komen Umar. Tak ada. Betul. Okay. Actually, apa yang Umar mention tu very interesting. Umar cakap, okay, digital marketing. Siapa yang tak reti buat website, mungkin sekarang kena buat website. Jadi, macam saya cakap, satu, kepada belia-belia yang interested nak mencari kerjaya digital, kita ada yang macam saya masa cakap dengan Irfan, kita ada digital job aggregator, mana kita partner dengan Warp and Haze yang list down semua kerjaya-kerjaya digital yang ada di website tersebut lah. Contohnya macam software developer, data scientist, cyber security specialist and all that. Okay. Secondly, resource yang ada untuk para belia di sana ialah kita ada Digital Skills Training Directory. Ini ialah senarai kursus-kursus yang in demand. For example, field-field yang ada kursus ni, again, cyber security, data science, games and animation. Yes. Kita ada sekarang yang telah iktiraf or vet by industry experts. Kita sekarang ni kita ada 173 kursus daripada 49 training partners. Semuanya percuma. Yang ni tidak percuma. Okay. Yang saya akan the next one I'm going to talk about is yang percuma. Okay. Di mana yang ini kalau belia-belia di sana yang tiada pekerjaan, unemployed, masih terbuka ialah MDAC punya partnership dengan Coursera. Coursera ni is an global online provider yang menawarkan lebih daripada 3,800 kursus daripada universiti-universiti global dan juga company-company global yang menawarkan professional certificates also. Contohnya Google IT Support. Sekiranya anda layak, jadi saya gesa para belia kat luar sana tu sign up and then masuk kepada Google IT Support. Talk about digital marketing. Facebook ada offer professional certificate for Facebook digital marketer. Tapi ini akan berakhir segera. Yes. Jadi tarikh tutup ialah 31 Oktober. Tarikh penyertaan. Tarikh tutup application. Permohonan. Ya. Jadi sekiranya anda layak, ini again as mentioned untuk those who are unemployed lah. Sekiranya anda layak, maknanya anda boleh access the program tu sampai 31 Disember. So dan universiti-universiti yang ditawarkan, kursus-kursus universiti yang ditawarkan tu adalah bertaraf dunia. Contohnya London School of Economics, Johns Hopkins University daripada US. Dan macam-macam lagi. Yang lain tu mungkin tak pun nak kenal, tapi kalau penonton kita ni kalau Google, Facebook tu dah kira tak cukup top, tapi tinggal kena ambil peluang itu. Betul. Yang terakhir saya Puan Halina, dalam masa 20-30 saat ini, we need to end our discussion with high note. Apakah pesanan akhir pada belia? Pesanan kepada belia ialah saya gesa para belia to upskill yourself with digital skill, right? Whether you want to enter the workforce ataupun nak pergi kepada freelance, nak menjadi entrepreneur, nak jadi freelance, tapi melalui digital skill ni anda boleh freelance yang akan memberikan anda high return. Return itu yang kita nak, supaya dia bukan soal pendapatan peribadi, tapi sekali akan kembali juga kepada negara. Betul. Terima kasih banyak kerana bersama kita. Tadi baru bersama kita tadi Umar Abdul Aziz dan juga Muhammad Tarmizi Ruslan. Terima kasih atas pandangan anda, dan Puan Halina akan bersama kita di studio. Menjaga jarak sosial, dan kerana itu saya juga memesan kepada semua kawan-kawan dan penonton, jaga jarak sosial. Kalau tak ada urusan penting, duduklah di rumah, pakai penutup muka di tempat awam, jaga kesihatan anda. Kita boleh
tangani COVID ni secara bersama, kita jaga kita dan insya-Allah kita akan menang. Dan kita akhiri perbincangan malam ini. Akhirnya belajar, upskilling, reskilling, invest sedikit masa dan tenaga dan juga sedikit wang untuk membantu diri kita dan juga membantu negara meningkatkan ekonomi dan pendapatan kita dan keluarga. Dan saya kira itu pesanan akhir daripada saya di Darah Muda. Terima kasih dan jumpa lagi.